لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Tuan-tuan, perempuan, hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bersua muka kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati dan diampuni dosa-dosa kita, dan alhamdulillah nikmat yang tak terhingga pada kita semua dengan kita dapat berada di dalam majlis ilmu yang sebegini. Baik, dia adalah daripada Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman daripada taman syurga. Nak masuk syurga kena pi selalulah kena duduk selalulah di taman-taman syurga dalam dunia. Dalam dunia, hak taman-taman syurga dunia tak mau pi, nak masuk syurga lagu mana? Okay. Jadi dia akan tanda salah satu, sebab tu dalam satu hadis disebut man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang dia menjalani jalan menuntut ilmu, Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk dapat syurga. Kalau dalam hidup dia sering berada di majlis ilmu, dia sendiri bila duduk seorang-seorang, duduk membaca, dengar kuliah, dengar ceramah di YouTube, di Facebook, itu tanda-tanda Allah Ta'ala nak permudahkan jalan kita masuk dalam syurga. Tapi kalau kita payah, nak tahu pun nak minat majlis ilmu, kira nak lari kan, dengar pun tak mau. Kalau lalu kod Facebook tu dia kira nak swipe bagi lain. Tapi tang nyanyi dia berhenti tak dengar. Jamal Abdillah, yang tu masalah. Tambah-tambah lagi kalau kata umur dah 40. Tapi sini saya tengok 40 ke bawah belakang. Alhamdulillah. Yang tu tak apa. Tapi ingatlah, hak mati bukan kira 40 ke atas, 40 ke bawah. Baik, malam ni kita tengok sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teruslah, tak mau dak sembang banyak, tak mau duk mukadimah panjang. Kita cerita yang tu lah, awal mukadimah, pentingnya ilmu kepada kita. Kan, nak cerita sejarah, nak kira sejarah, orang bagi sejarah orang para ulama dengan ilmu, masya-Allah. Ada yang mati sebab terhempak dengan buku berlambak naik atas. Mati pasal kena empak dengan buku. Dia ralik. Saya ada para ulama, dia kita hak lani pun ada. Saya bisa masuk rumah Syed Akil, Dr. Syed Akil. Satu rumah dia sewa untuk kitab dia, penuh kitab. Rumah macam tu lah, lebih kurang besar rumah lagu ni lah kan. Daripada masuk pintu tu, kitab dia atas sampai ke bawah, sampai masuk ke dalam, semua kitab. Lepas tu dijaga elok pula. Setiap kitab-kitab tu dibubuh dengan plastik. Kalau dia nak baca, dia akan ambil buang plastik, dia akan baca, betul buang plastik boleh letak balik. Syok lagu tu. Kalau teringat kat saya, tak boleh pi lah lagu tu. Kita susun lagi anak hak setahun bawah tu main ambil tarik dia syok. Lepas tu sambil duk gelap. Duk seronok. Jenuh kita nak susun pula. Lagi dia tengok kita susun, tak boleh tengok susun, dia pi tarik pula, jenuh kita. Tak apalah, itu kan. Banyak mana cerita. Ada ulama sampai tak kahwin. Tak kahwin sebab dia ngaralik dengan ilmu. Macam-macam. Kita tak ada
bagaikan langit dengan bumi lah. Nak banding dengan mereka. Baik, kita tengok dulu. Terus saya bila saya tengok yang kitab yang sesuai, yang agak kita kata dengan kita lah, padan dengan kita. Kitab ini saya pilih Perjalanan Hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pun terjemahan berbentuk juga kajian dan pengajaran, tapi dia agak lebih kita kata kita baca pun mudah faham. Yang disusun, yang dikarang oleh Dr. Mustafa As-Sibai. Ni boleh carilah, saya pun tak tahu ada tak ada. Yang saya punya ni tahun yang keberapa aku tahu. Edisi Jawi 2017 10 tahun 13 tahun tak. Yang saya belilah ni, yang dialih bahasa, yang diterjemahkan. Baik, bulan lepas kita dah cerita sikitlah mukadimah tu, dan terus malam ni saya nak terus baca untuk bab yang pertama. Tuan boleh dapatkan jugalah di Pustaka Darussalam. Ini keluaran Pustaka Darussalam. Bab pertama, dia masuk situ. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Saya ingat kalau kita baca saja pun pasal boleh faham, baca lah. Pasal kalau duduk rumah ada kitab pun malas baca kan. Jadi mai tolong baca. Saya pun nak baca ke, ya Allah. Baik. Jadi kita hurai sikit-sikit lah. Bab pertama, riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi. Ada kitab ditulis tu, dia panjang. Dia cerita pasal berzaman sebelum nabi lagi, cerita pasal Jaziratul Arab, pasal apa dipilih Jaziratul Arab. Jaziratul Arab tu maksudnya sebenarnya tanah Arab tu. Pasal apa dipilih di situ sebagai nabi? Pasal apa tak di bangsa Melayu nabi kan? Pasal apa tak di China contohnya? Lah ni China lah paling dahsyat. Tak, dari sudut ekonomi, perkilangan, perindustrian kan. Geram dia tengok Geely punya dengan Proton kan. Aduh, ni nak naik pula ni SUV ni nak berkeluar. Kereta lawa, kita duit tak pun ada. Duit ada, cerah ambil lah. Cina lah ni hebat kan. Pasal apa tak keluar dari situ? Tapi ada sahabat yang wafat, yang meninggal dunia di Cina. Sa'ad bin Abi Waqqas, pemanah Nabi SAW. Ada. Melayu tak ada. Melayu tak ada. Tapi sampai tanah Melayu pun orang pun yang hebat-hebat. Tak apalah. Banyak, tetapi kita ambil terus dari sini. Nanti kalau kata dan kuliah habis, kena baca cepat lah. Tak boleh duk merapu sangat kan. Kadang nak mau baca satu baris surai 1 jam, letih macam tu. Kadang pergi merata kan. Jadi kita nak straight, to the point. Beberapa fakta sejarah disebut. Ini sebelum jadi nabi, sebelum diutus dan dilantik Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Beberapa fakta sejarah. Di sana terdapat bukti-bukti yang jelas menunjukkan bahawa riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilantik menjadi nabi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, tapi dia ini seronok ni pasal dia tulis sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita baca buku dia tulis SAW je lah. Sau ni gaji. Dia tak gaji. Gaji kan tepatlah, tiklah tak apa. Dia pustaka Dewan Bahasa Pustaka dia macam tu. Dia SAW. Tapi kita jangan baca litas itu ya, baca sallallahu alaihi wasallam, dapat kelebihan selawat. Saya ingat dulu saya pergi ke Pak Sumit. Pak Sumit cerita, Pak Sumit tegur Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia tulis lebih kurang lagu tu lah kot kan. Macam itulah tak penuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Dia tegur, kata eloknya macam tu lah, bukan kan? Tak apalah. Kemudian kadang-kadang kita terikutlah dengan suasana kita, tulis. Jadi orang akan baca. Bila orang baca, disebabkan kita tulis, orang tu dapat, kita pun dapat. Jadi selepas tu dia kata orang marah, kalau marah orang kata orang ada inilah dekat Ustaz Fahmi, pasal apa kitab jadi panjang tepai, jadi mahal pasal Rasulullah SAW. Tapi tak apalah kan, yang tu kan, itu untuk kita juga sallallahu alaihi wasallam. Sepatutnya begitu. Kadang-kadang tulis dalam Facebook, kadang-kadang tulis dalam status, kadang-kadang tulis di buku ke apakah. Kalau boleh kita tulis panjang, kita tulis betul-betul panjang. Itu sepatutnya, kalau ikutnya itu pun kategori adab kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis bi. Kita akan dapatlah sesuatu. Bukanlah kita nak sesuatu tu, tapi bila kita adab kita lagi tinggi, adab kita dengan Nabi terutamanya sallallahu alaihi wasallam, adalah sesuatu yang Allah Taala akan kurniakan kepada kita. Apa lagu mana binatang apa itu seterahlah. Dilahirkan di dalam sebuah keluarga yang termulia. Dalam banyak-banyak keluarga dalam dunia, kita kata dalam banyak keluarga, kabilah, kaum, bangsa, ialah bangsa Arab. Arab tu pun banyak kan? Pakat semua nak kata Arab. Arab Mesir pun kadang-kadang kata Arab. Kadang-kadang macam-macam lah yang kita kadang mengaku orang Arab. Keluarga yang termulia di kalangan orang Arab. Sebelum orang Arab, bangsa yang termulia ialah bangsa Bani Israel. Allah Ta'ala tarik balik kemuliaan disebabkan mereka tidak menjaga ataupun tidak menghormati ataupun mereka ingkar, mereka kufur kepada, dan banyaklah yang jenayah berat yang diperbuat Bani Israel berpindah kepada kaum Arab. Baik. Jadi malahan daripada anak cucu Nabi Bani Hashim, iaitu keturunan yang paling mulia daripada suku bangsa atau kabilah, sebaik-baik keturunan dan setinggi-tinggi kedudukan di kalangan orang Arab. Jadi bangsa Quraisy dulu waktu nak ditulis Al-Quran dulu, nak tulis Al-Quran, dia Al-Quran tu dia bukan hanya ada bahasa Arab, satu bangsa, satu turunan ataupun satu kabilahnya, bukan Quraisynya. Dia ada Huzail, dia ada beberapa Hawazin dan sebagainya lah. Beberapa kalimah-kalimah tu ada orang, dia ada beberapa Al-Quran itu bahasa dia ada daripada Quraisy, daripada bangsa Hawazin dan sebagainya. Tapi Sayyidina Osman radhiyallahu anhu, bila beliau suruh Zaid bin Sabit dan panel dia tulis Al-Quran, dia Sayyidina Osman sebut, kalau kamu berselisih dengan bahasa-bahasa yang ada, mungkin kadang-kadang dia kiraat. Jadi kiraat tu salah satu kiraat tu dia punya orang panggil apa, dialek dia tu. Kalau berselisih antara dialek ni dengan dialek ni, dialek ni dengan dialek tu, maka utamakan Quraisy. Sebab dia turun Al-Quran itu bahasa rasmi dia ialah tulisan bahasa Arab Quraisy. Jadi dalam Quran ada satu surah pula, liila fi Quraisy. Itu kemuliaan bangsa Arab Quraisy. Dari sini dia tak sebut hadis, di sini ada juga, tapi di sini lebih spesifik. Apa kita baca dulu. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Abbas radhiyallahu anhu. Al-Abbas ni bapa saudara Nabi, anak kepada Abdul Muttalib. Al-Abbas ada anaknya yang bernama Abdullah bin Abbas, kan, seorang pakar tafsir dalam kalangan para sahabat. Abdullah ni ada banyak. Abdullah bin Zubair, Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah dan sebagainya lah. Sayyidina Umar pun ada anak, Sayyidina Abu Bakar pun ada nama Abdullah, kan. Anak Imam Muhammad pun ada Abdullah, kan. Anak Imam Muhammad meninggal dunia, kan. Innallaha khalaqal khalq
faja'alani min khairihim min khairi firaqihim wa khairil fariqain summa takhayyal qabail faja'alani min khairi qabilah summa takhayyal buyut faja'alani min khairi buyutihim fa ana khairuhum nafsa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mencipta segala kejadian, lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik daripada golongan yang terbaik pula. Kemudian kalau kita sayyidul khalaiqi wal bashar, dalam Barzanji ada sebut kan, penghulu sekalian alam, sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul dia nabi ni membawa rahmat seluruh alam, dia sayyidul khalaiq wal bashar, seluruh alam, seluruh makhluk ini penghulu dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah yang terbaik di kalangan mereka. Kemudian Allah Taala memilih suku bangsa, lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik suku bangsa. Maknanya Nabi daripada bangsa ataupun qabilah yang paling baik. Kemudian Allah memilih keluarga, lalu dijadikan aku daripada sebaik-baik keluarga. Nabi daripada golongan Bani Hashim. Maka jadilah aku sebaik-baik daripada sebaik-baik keluarga daripada kalangan mereka. Di sini ada lagi satu hadis saya ambil daripada sini, ada Nurul Yakin. Saya baca satu hadis lagi. Quraisy tu mai kat mana? Tapi kalau baca macam ni jadi panjang balik lah. Bukan siapa, tapi seronok lah. Tak tahu bagi saya seronok lah. Pasal dia agak ilmiah, dia seronok macam tu lah. Tapi kadang-kadang orang mau kata main Ustaz Zahid terus seronok lah. Boleh gelak kan. Tapi kita ni mana baca habis lah kan? Baca habis. Quraisy main mana Quraisy? Quraisy ni kita kata Quraisy ni main ikut mana? Quraisy ni adalah gelaran kepada moyang Nabi yang bernama Fihr yang bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah. Nasab yang sampai kepada Fihr disebut kaum Quraisy. Dan nasab yang selepasnya tidak disebut Quraisy, bahkan disebut dengan kaum Kinani. Ni kalau nak cerita macam mana, dia kena ada whiteboard baru sedap cerita. Kita cerita ringkas je lah. Imam Bukhari menyebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'b bin Lu'ay. Saya paling tabik spring dekat Ustaz Auni Muhammad. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, ada Ustaz Auni Muhammad. Dia ingat sungguh nasab-nasab keturunan ni, dia boleh cerita, dia ingat, tak ada apa pun ke depan dia, buku pun tak ada. Kita berpelari buku ni, mampu aku nak ingat lah. Tak ingat dah, kata merepek ke tu lah. Dia boleh ingat betul-betul, Masya Allah. Kata tak ada apa pun kosong. Dia boleh ingat satu-satu nama-nama hak pelik-pelik. Ustaz Auni Muhammad bab jarah, dia cerita tadi saya dan dengar dia Ustaz, kita sambut Maulid Rasul 12 Rabiul Awal. Ada pendapat yang lain. Pendapat yang lain menyatakan 9 Rabiul Awal. Saya kira-kira balik, kalau kata hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun gajah tu, kalau patah balik jadi 9 Rabiul Awal jatuh hari Jumaat. Tapi ada hadis Nabi pula kata kita sunat, hadis sebut kita sunat puasa Isnin dan Khamis kerana hari tu aku dilahirkan. Macam tu pula dah. Jadi benda tu khilaf, tak ada apalah sangat, tak payahlah kita nak bahas panjang-panjang kan. Cuma bila macam Ustaz Auni tu, dia kata dia memilih tarikh 9 Rabiul Awal sebagai tarikh kelahiran Rasul. Pasal dia umailah sebab ada seorang ahli falak, ulama ahli falak astronomi lah, dia kira balik tarikh-tarikh tu, bagi dengan tarikh Masihi dengan tarikh Hijrah, didapati 9 Rabiul Awal. Tapi itu tak ada masalah apa lah. Tapi kadang-kadang kita pening juga. Pening tak mana? Pening bulan bukan Rabiul Awal pun dia sebut Maulid. Ini bulan apa dia sebut? Ada tak?
ada setengah-setengah golongan puak kawan, hak yang kawan-kawan atau tok guru, hak yang ustaz-ustaz yang biasanya balik daripada Yaman, biasanya dia bawa macam tu. Berapa dia bawa tu? Kita sambut Maulid Akbar. Ini bulan apa? Ini bukan bulan Rabiul Awal. Depa bukan sambut tahun 12 Rabiul Awal tu. Depa sambut tentang kelahiran Nabi tu. Kelahiran Nabi tu sendiri. Tak kira lah hari apa pun. Depa bergembira, kita semua pun bergembira dengan, saya dulu fikir juga apa depa buat betul. Macam tu. Dia bukan ambil tang sempena tarikh lahir tu. Dia ambil sempena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri tu yang depa sambut. Kerana setiap hari kan depa sambut. Kita pun sebenarnya macam tu lah juga. Boleh je macam tu. Kita saja nak buat Maulid Rasul. Maulid Rasul tu untuk apa? Untuk kita memperingatkan tentang rahmatnya dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Macam tu lah. Baik. Bin Lu'ay, Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalid bin Fihr. Fihr tadi ni. Fihr ni ialah datuk Nabi yang ke-10, dikira daripada Abdul Muttalib. Jadi Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Daripada Abdul Muttalib tu datuk, kira Fihr tu datuk yang ke-10. Fihr tu digelar sebagai Quraisy. Digelarkan dengan nama Quraisy. Kemudian hak bawah-bawah daripada tu semua dipanggil kaum Quraisy. Ya, Arab ni dia ada kunyah, dia ada laqab, dia ada nama panggilan dan sebagainya. Contohnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab ni waktu perang Badar, Nabi panggil sempena dengan perang Badar tu, Nabi panggil Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan nama Abu Hafs. Abu Hafs, bapa singa. Hebat Sayyidina Umar ni. Saya kalau lah ni, kalau kita baca, kalau saya sendirilah baca tentang para sahabat. Lah ni saya duduk tengah menulis, dan ada kita menulis tu kita kena cari tentang apa nama riwayat hidup para sahabat. Tulis tu, bila tulis tu dia rasa bila dia main lah rasa sebab tu, macam ni punya hebat pengorbanan para sahabat dulu. Tu dia kata, kata hebat semua. Macam Sayyidina Umar, kita tengok macam mana dia orang yang pertama yang dia isytiharkan keislaman dia, dan dia pi berdakwah, dia pi hijrah dia pi hijrah seorang-seorang dia pi. Ada sebuah riwayat disebut dia dengan anak dia Ibnu Umar. Secara terang-terangan, semua orang yang lain keluar secara senyap-senyap, sembunyi-sembunyi, dia berani. Bercabak pula. Siapa berani main? Tu dia. Hebat tu orang tu. Padahal orang Islam sebelum tu berapa ramai dah yang cacat, yang syahid kan. Keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dibunuh dengan cara digolek. Teringat kambing golek. Tadi pasal pasal tadi ada kenduri. Saya kata kat rumah kambing bah. Depa belawak kambing ada, kambing kat tepi pagar. Maknanya kambing hidup lagi lah. Pipi sungguh kambing. Kita tengok kambing lah. Malam ni tak ada kambing. Jumaat tadi. Saya lepas syak tadi. Apa ni? Lupa dah apa cerita tadi ni. Pasal kambing makan punya pasal. Apa dah tadi? Sayyidina Umar. Pergi kot mana tadi ni? Dia keluar berhijrah seorang-seorang dia. Tak apalah yang tu. Kita turun bin Fihr. Ni Fihr gelaran dia Nabi Muhammad sendiri dia ada beberapa nama. Tadi dia sebut Nabi Muhammad sendiri namanya ialah Muhammad. Yang kedua Ahmad. Dalam surah Shaf disebut kata Nabi Musa akan ada seorang Nabi selepas kau min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Ahmad. Ahmad pun nama Nabi. Nama Nabi Muhammad nama Al-Mahi pun disebut sini. Al-Mahi. Mahi ni pemadam. Pemadam apa? Pemadam kepada kekufuran. Kemudian Al-Hashir. Al-Hashir maknanya Nabi menghimpunkan manusia
di atas di telapak kakinya. Maknanya semua nabi, maknanya orang duduk di atas, orang yang ada kemuliaan, kedudukan yang tinggi. Wa anal aqib, nama nabi sendiri. Itu orang Arab dia macam tu, biasanya macam tu. Ada kami dapat terima daripada musalsal hadis musalsal tentang penamaan nama sebagai nama panggilan. Maksudnya biasanya dibangsakan, disandarkan kepada anak kita. Contohnya anak saya nama Muammar. Jadi dalam kita nak terima orang panggil apa ni hadis sanad tu, dia bubuh nama apa? Abu Muammar. Saya nama Abu Muammar. Jadi kadang-kadang kita tengok, contohnya Ustaz Fahmi Zamzam, tadi kita cerita pasal Fahmi Zamzam. Kita tengok dalam kitab dia, di kitab dia tulis karangan Abu Ali Al-Banjari An-Nadawi Al-Maliki. Abu Ali tu bapa pada Ali, memang anak dia nama Ali. Abu Ali. Macam tu kita pun boleh. Nak buat Abu apa lagu tu. Abu tu maknanya bapa pada siapa. Macam tu. Baik. Itu ada yang saya ingat saya terima daripada Syekh Husni Al-Ginting, hak baru ni meninggal. Hak yang musnid, yang hak baru ni musnid Asia. Baru ni beberapa bulan lepas meninggal. Orang Indonesia tu. Dia sakit, dia meninggal dunia. Itu musnid ni orang yang musnid Asia, bukan Asia Tenggara. Bukan senang nak jadi tu. Maknanya dia pi kepada berapa ratus ulama, pi mengadap, ambil sanad dan sebagainya. Baik. Bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'di bin Adnan. Tu datuk selain datuk Nabi, sampailah kepada siapa? Sampailah kepada Nabi Ismail alaihi salam. Panjang punya cerita macam ni. Terus kita. Oleh kerana kedudukan keturunan yang mulia di sisi orang Arab Quraisy inilah, maka kita tidak dapati sebarang celaan dan tuduhan terhadap keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak pisah kita dengar orang mencerca kepada keturunan Nabi kita. Sebab keturunan memang keturunan yang mulia. Kan, daripada atas sampai ke bawah. Tak ada jalan depa nak cerca keturunan Nabi. Tu keturunan pun penting kalau untuk kita kahwin kan. Cari pasangan tu mesti carilah 4 ciri. Yang pertama kita pasal guna mazhab takut bini, tak berani nak 2, 3. Kan? Empat ciri. Cari 4 ciri, 4 sifat ni. Yang pertama apa dia? Cantik, berharta, orang panggil apa ni, yang ketiga segak. Cantik apa kali langsung ni. Segak, berharta, keturunan, agama. Habis tak ada 3 atas ni. Hak yang paling ni ada agama tu pun cantik. Tapi ada juga pendapat kata kalau agama kurang tapi segak, ambil segak dulu kata. Pasal segak tak boleh nak perbaik dah. Agama kita boleh perbaik agama dia. Ajak dia, kan? Jadi elok lah. Tapi kalau segak, kalau tak pernah segak, bukan dia boleh ubah tu. Bolehlah nak pakai bedak 3 inci 4 inci, lemah mana, mandi, keluar, habis okey tak? Boleh tengok. Tapi lah ni dia buat dah. Macam di Korea tu, mana ada tak segak, semua segak. Sebab tu minat sangat anak-anak remaja lah ni dengan Korea. Facebook tu gambar profil dia bubuh gambar apa nak sebut tak tahu. Tak kenal. Dia bubuh gambar Korea. Kalau hak laki jarang, hak perempuan ni dia suka bubuh gambar laki Korea. Bolehlah gambar kita kan Korea. Padahal dia pun tu dah ubah macam-macam. Kan dulu ada satu kes dulu, dia kahwin orang asing, mana orang putih kan, dia kahwin dengan orang Korea, segak
Boleh anak awak huduh sangat ni. Cek tengok, rupa-rupanya asal dia tak segak huduh piang, kita kata. Tak ada nak tak ada, bukan kita nak hina apa dah. Tak, maksudnya kita nak habaq lagu tu lah. Nak habaq lagu mana lagi kita tahu. Kan? Habaq macam tu lah. Rupa-rupanya tu dia, bini dia tu sebelum hak jadi segak lah ni, sebelum dia tukar rupa buat pembedahan sigeri apa, plastik sigeri ni orang panggil. Kan? Itu cerita ada lah ni. Hebat lah kalau kata belah Korea sana tu. Kat Malaysia tak tahu lah. Kan? Baik. Sajak. Tadi kira sajak pergi mana lah ni. Tu pun kata ramai juga dia tengok sajak tu, tengok buat apalah apa semua. Tak suka tapi dia tengok juga video dia. Tak boleh macam tu. Lepas tu tengok duk kata lagi kat dia. Tapi bila dia tengok pakai rantai, pakai, kita nak beli pula ikut dia. Macam tu. Perempuan lah tidak kena. Dah pasal cerita saya sebut lagi, pasal ada lah lagu tu. Kan? Tu saya tengok langsung, untung tu. Kita duk tengok dia di Facebook, tengok dia di YouTube. Channel tu duk dapat apa nama, ramai orang tengok, ramai duk subscribe, duk tengok apa semua, dapat lagi banyak kat dia. Kita yang bagi untung dia. Baik. Oleh mana dia tadi ni? Kerana hal yang demikian jelas pada mereka. Itu tiga tadi empat tadi. Empat kena ambil berat lah yang tu. Apa siapa pun. Bila nak kahwin, keturunan penting. Kadang-kadang tak turun pada dia tu, tetapi turun pada anak kita. Kan? Kadang dia turun hak atas tu, kadang tu mai bawah tu dia turun tu ada. Sebab tu keturunan juga sangat perlu kita ambil apa nama ni, ambil berat. Kerana hal yang demikian jelas pada mereka, sebaliknya segala celaan dan tuduhan yang diada-adakan itu adalah dari aspek-aspek yang lain. Ada tuduhan kenaan kepada Rasul, kenaan kepada Nabi, itu di aspek yang lain. Keturunan tidak ada langsung celaan tersebut. Kata Nabi ni daripada bangsa tak elok lah, apalah, apa semua, tak ada. Yang kedua, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dan dibesarkan di dalam keadaan yatim. Kita macam mana Nabi yatim? Kerana bapanya Abdullah meninggal dunia semasa baginda baru berusia 2 bulan di dalam kandungan. Dalam kandungan 2 bulan. Kalau ikut kita kata 2 bulan ni masih belum dihembuskan ruh. Baru nak jadi apa kalau dalam sains? Embrio.